Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Yunus ayat 18 insyaAllah. Okey, kita mula baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, pemilik, pencipta, penguasa, pentadbir, penjaga, pemelihara sekalian alam.
Semualah kalau kita nak sebut tak cukup, kerana besar dan agungnya Allah Azza wa Jalla. Selawat pula ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, penghulu sekalian anak Adam, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang mengasihi umatnya, yang menasihati umatnya, yang telah melaksanakan amanah dengan sesungguh-sungguhnya dan telah menjadi contoh teladan yang terbaik untuk sekalian umatnya. Selawat dan salam juga ke atas keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia, sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah rezekikan kepada kita dapat kita baca beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang kita kira bahawa sangat sedikit bilangannya, tapi mudah-mudahan yang sedikit tapi berpanjangan itu disukai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dari kita. Ayat yang kita baca surah Yunus hari ini menceritakan tentang sifat manusia lagi, terutamanya orang-orang yang musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah daripada dia kata orang yang paling zalim ni ada dua. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah, berdusta atas nama Allah, au kadzdzaba bi ayatihi, atau faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, siapakah yang paling zalim dari orang yang mereka mencipta sesuatu ke atas Allah secara dusta, yakni reka ayat Quran, mengatakan kepada Allah apa yang Allah Ta'ala tak kata, au kadzdzaba bi ayatihi, ataupun dia mendustakan ayat-ayat Allah yang sebenar. Dua-dua tu orang yang paling zalim. Innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya tidak akan berjaya orang-orang yang jahat. Lalu Allah Ta'ala kata mereka tu siapa? Cerita dia tu. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah yang lain dari Allah. Mereka menyembah yang lain dari Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa yang tidak mendatangkan mudarat kepada mereka dan yang tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Makna yang mereka sembah tu tak ada kuasa pun, sama ada kekuasaan memberikan mudarat. Kalau tak sembah Tuhan yang palsu ni boleh azab kamu, tak boleh. Kalau kamu tak sembah dia memberikan mudarat kepada kamu, tak boleh, tak ada. Dia tak ada kuasa, dia tak ada power pun urusan tu. Hatta kalau patung-patung tu dipukul, dipecahkan, dia tak ada power pun untuk mempertahankan diri dan memberi kemudaratan kepada kamu. Cuma manusia sahaja mereka sembah dalam keadaan mereka anggap benda tu memberikan kemudaratan. Kalau tak sembah, patung ni kita kena jaga ni, letak minyak wangi ni. Tadi kalau kita tak jaga, tak letak minyak wangi kat dia, ada benda tak baik berlaku pada kita. Padahal dia tak ada apa pun. Macam orang
forward surat berantai. Tahu surat berantai kan? Kalau forward surat ni sebarkan kepada, dulu kena photostat dulu. Saya ingat zaman saya sekolah dulu, kena photostat surat tu. Photostat surat tu 10 keping, kena bagi kepada 10 orang. Kalau tak buat, tak photostat, tak bagi, akan ditimpa kemudaratan macam ni. Tapi kalau photostat, murah rezeki. Lepas tu bawah tu ada testimoni pula. Oh, saya selah gini, saya dapat ni mana. Nasihat yang di atas tu, dia ada nasihat atas. Nasihat yang baik duduk di atas. Nasihat yang baik duduk di atas, panduan dia duduk di bawah, testimoni duduk di bawah sekali. Orang yang reka cipta surat berantai tu boleh jadi ada niat yang baik, boleh jadilah. Sebab dia buat tu tak ada kepentingan harta untuk dia. Dia bagi nasihat supaya selawatlah, amal lagi, itulah amal lagi, duduk atas sekali. Panduan dia, bawah tengah, sila sebarkan surat ni. Siapa yang sebar, dapat kebaikan macam ni. Murah rezeki, dapat naik pangkat, bodoh kerja, anak sihat, macam-macam. Ancaman, siapa tak sebar, gini lah perniagaan saya rugi, anak saya sakit, begini. Kemudaratan. Bawah testimoni. Alhamdulillah, saya telah para surat ni, saya putus teks 10 keping, saya pun dapat macam ni. Ni pun dapat lagi, saya dapat murah rezeki, saya dapat lagi. Dia pun tulis bahawa saya menyesal sebab tak dapat surat ni, saya tak abaikan dia, dapat mudarat macam ni. Jadi orang dapat surat tu, sudah, surat ni kalau kita tak photostat, nanti datanglah mudarat kepada kita. Koyak je surat tu. Pasal apa? Mana ada manfaat dan mudarat? Surat tu patutnya dikoyakkan. Koyak je. Pasal apa? Jangan takut. Dia tidak boleh memberi mudarat. Siapa yang buat dulu, sila istighfar. Siapa yang ada dulu buat, istighfar je lah. Nak macam mana dulu kita tak tahu. Samalah juga dengan sembahan-sembahan lain selain dari Allah. Mereka beranggapan kalau langkahlah tak boleh. Ada power, ada sesuatu, tiba-tiba buat, berlaku sungguh. Contoh, yakinlah bahawa yang berlaku tu tetap dengan izin Allah. Boleh jadi ada setan yang nak talbiskan kita, nak menampakkan dia ni boleh betul-betul memberikan mudarat, padahal dia patung ya. Sebagaimana patung Samiri. Patung Samiri, ingat patung Samiri, cerita Nabi Musa dengan kaum dia. Apa tu, wattakhadha qaumun Musa min ba'di min hulim ijlan jasadan lahu khuwar. Min ba'di Musa, wattakhadha Musa min ba'di ijlan jasadan lahu khuwar. Patung Samiri ni, bila dia buat patung tu dengan mah-mah yang dia kumpul daripada pengikut-pengikut Nabi Musa, bakal jadi emas. Allah Ta'ala kata ijlan, buat satu patung anak lembu, jasadan, ada bentuk tubuh, lahu khuwar. Lahu khuwar, keluar suara anak lembu. Keluar suara anak lembu. Jadi pengikut Nabi Musa berkata, lembu istimewa. Padahal siapa yang keluarkan suara anak lembu tu? Setan. Anak lembu tu patung je, tak ada suara. Tapi setan yang datang mengeluarkan suara seperti suara anak lembu, supaya orang percaya anak lembu tu adalah patung istimewa. Sebabnya setan dah tahu ni pengikut Nabi Musa ni dia nak kepada patung. Sebagai bukti, dia dah minta dengan Nabi Musa alaihi salam supaya buat kepada kami tu patung Tuhan. Sebagaimana orang-orang dulu ada ada patung Tuhan.
Jadi syaitan berkata, ni nyakit dia, orang ni nyakit tahu dah. Nyakit dia ni, dia nak sesuatu yang nampak untuk dia sembah. Jadi syaitan pun cucuk samiri terpengaruh, dia pun buat anak patung. Syaitan pergi keluarkan suara anak lembu. Padahal patung tu tak ada apa pun. Sebab tu bila Nabi Musa AS balik, bila dia tengok orang patung lembu, dia marah dan dia ambil patung tu, dia pun bakar. Bila dia bakar, ada sesuatu tak terjadi? Tak ada. Tak ada manfaat dan tidak ada kuasa memberikan kemudaratan. Orang kita ni banyak kadang-kadang walaupun dia tak menyembah, tetapi dia beriktikad bahawa sesuatu itu memberi kemudaratan kepada dia. Ketahuilah tidak ada yang memberi mudarat dan manfaat melainkan Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Katakanlah, aku tidak memiliki manfaat dan mudarat atas diriku melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu akidah, itu i'tiqad. Orang kita banyak kadang-kadang keris ni kalau tak jaga nanti mudarat. Kadang-kadang pokok besar, dia i'tiqad pokok besar ni boleh memberi mudarat. Kadang-kadang dia i'tiqad pada tali, seutas tali je. Ikat. Orang tu kalau diikat tali tu pada orang ni, pengsan lah, reboh lah, benda tu tak jadilah, memberi mudarat. Sebenarnya siapa yang beriktikad begitu, kemudian dia bermohon elakkan mudarat daripada sesuatu yang dia iktikadkan itu, maka dia telah menjual akidahnya kepada syaitan. Akidah ni benda macam kita sebutlah, benda tak nampak. Iman ni benda tak nampak. Kalaulah manusia tengok macam mana rosaknya akidah mereka, macam mana rosaknya tauhid mereka dengan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kepada kesyirikan, nescaya mereka akan berhati-hati dalam banyak urusan mereka. Tapi oleh kerana kita ni, bila kita boleh nampak dia dalam bentuk apa, iman dan amal kita ni, hari akhirat baru datang dalam bentuk sifat. Dunia ni tak nampak. Al-Quran datang dalam bentuk awan. Surah Baqarah, surah Ali Imran datang dalam bentuk awan. Amal soleh datang dalam bentuk manusia, rupa manusia yang handsome, baik, menemani tuan dia dalam kubur. Kalau tidak dalam bentuk rupa yang buruk, menakutkan, ya itulah amalan dia yang buruk. Apa? Kenapa? Ngantuk tidur. Baik. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka. Ya. Sejuk dulu. Apa yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Sebaliknya atau bersamanya, sembahan selain Allah tidak dapat memberikan manfaat. Nak minta manfaat pun tak boleh, sebagaimana nak memberikan mudarat tak boleh. Jadi ada manusia tinggalkan Allah, dia sembah sesuatu selain dari Allah. Untuk dapat manfaat pula, dia macam-macam dia buat. Dia hantar sembahan, dia letak kuih lah, dia letak buah lah, dia letak angpau lah. Hak tu, hak kita nampak ni. Hak tak nampak, up lagi level, dia sembelih korban. Sembelih korban. Sama ada korban tu, kalau level tertinggi, korban manusia. Ada tak mereka mengorbankan manusia untuk sesuatu? Ada.
Pergi bawa tengah laut. Bawa, orang panggil zaman dulu takut kalau rupa ni cantik. Zaman-zaman dulu orang rupa cantik ni takut. Memanglah seronok mula-mula kan. Tapi kalau terlalu cantik takut juga. Pasal apa? Sebab pokok haji ni kafir ni, tanya dia nak korbankan sesuatu, dia akan cari yang paling cantik. Sebab dia faham nak korban kena cari yang cantik. Jadi dia cari manusia paling cantik. Pergi bawa tengah laut, campak. Bawa pergi tengah gunung, campak. Kalau hak jenis jahat lagi, tukang-tukang sihir dia tu minta korban kepada dia, naya lagi. Itu korban manusia. Ada lagi korban binatang, sembelih lembu, kambing, hatta seekor lalat. Kita baca dalam hadis kan, cerita mempersembahkan seekor lalat. Tujuan apa? Nak mengharapkan manfaat dari mereka, ataupun nak mengelak mudarat dari kemurkaan mereka. Takut-takut penunggu laut tu marah. Zaman dulu kita ada amalan mandi safar. Mandi safar. Melaka ada, mana lagi? Semua kat tepi-tepi laut ada. Saya tak tengok habis dokumentari filem negara Malaysia tu, FNM tu, dia buat keluar satu dokumentari mandi safar. Cuma hak saya tahunya dia tu jadi macam pesta. Jadi pesta itu mandi safar. Ada satu pesta puja pantai. Saya tak tahu sama ke tak. Pesta puja pantai dengan pesta mandi safar ada sama? Tak tahu. Orang kata dulu puja pantai ni dia pergi untuk memuja semangat pantai supaya tidak berlaku banjir besar. Kalau mandi safar tujuan apa? Buang sial. Buang sial bulan safar. Buang tu dengan mandi di laut. Dia anggap macam, saya dengar-dengar tu, dia kata istilah dia seolah-olah macam sungai Ganga di India. Dia buat. Dia mandi tu untuk buang nasib buruk. Dia pergi mandi di sungai. Terkena dengan bulan celaka, bulan malapetaka, bulan safar. Jadi nak kenduri tak boleh bulan safar, tu banyak bulan safar, jadi dia ada mandi safar nak buang benda-benda sial dan sebagainya. Sesungguhnya bulan itu tidak boleh memberikan manfaat ataupun mudarat. Sebagaimana laut tidak boleh mendatangkan manfaat atau mudarat. Sebagaimana patung, matahari, semua, hatta manusia, tidak ada yang boleh memberi manfaat dan mudarat melainkan Allah. Kalau dia boleh bagi manfaat atau mudarat, itu berlaku dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Kata Allah terhadap orang-orang yang buat sihir ni, cerita Harut dan Marut, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidaklah mereka dapat memberikan mudarat kepada seseorang pun melainkan dengan izin Allah, dengan izin Allah. Jadi di situ akidah kita. Di situlah akidah kita. Jangan berfikir ada manfaat dan mudarat melainkan hanya datang dari Allah. Kalau betul berlaku juga, betul ustaz, saya tengok bila dia buat gitu orang tu rebah. Orang tu berlepai rebah sini. Dia duduk sana, ni dia baca rebah sebagai contoh. Kita kata betul dah kalau Allah Ta'ala izin, benda tu berlaku lah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, cuma jangan pergi sembah minta dengan dia, minta dengan Allah. Ada orang tanya, apa hukum seorang itu berubat dengan sihir? Dia kena sihir, jadi untuk sembuh dia kena balik jumpa tukang sihir tu. Kalau tidak, tak sembuh.
Kalau tidak, tak sembuh. Jawapan dia, tak payah pergi lah. Iktiqad kalau tidak tak sembuh tu sudah mencalarkan akidah kita. Pasal apa? Pasal yang menyembuhkan tu adalah Allah, bukan ahli sihir tu. Walaupun sihir tu datang daripada dia, tapi tetap saja yang apa panggil, menjadikan sihirnya menjadi. Sihir dia tu menjadi adalah dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, sihirlah banyak mana pun tak jadi juga. Dan yang boleh menyembuhkan Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin untuk sembuh, tak jadi juga. Jadi kita ni sebagai orang Islam, kita pergi kepada yang tertinggi, yang paling the ultimate power, yang kekuasaannya tidak ada yang berkuasa lebih daripada dia, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, dan dialah sebaik-baik yang kita serahkan urusan kita. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kepadanya lah aku bertawakal, dan dialah Tuhan penguasa arasy yang besar. Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan. Selain daripada dia, bukan. Tapi wa ya'buduna min dunillah, ada orang yang menyembah selain dari Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa yang tidak mendatangkan mudarat dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, kemudian mereka kata pula, asalnya benda tu tak ada apa-apa, mereka pula kata, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu, yakni yang kami sembah, adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Dia pun beralasan, benarnya gini, bukanlah dia orang tu yang kami sembah, tapi kami mengharapkan syafaat mereka ni kepada Allah. Mana perantara antara kami dan Tuhan. Lembut sikit keluar ayat tu. Nah, dia memang tak ada power, tapi dia ni adalah perantara antara kita dengan Allah. Allah Ta'ala pun jawab, Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kamu nak bagi tahu kepada Allah apa yang Allah tak tahu adanya dia di langit dan di bumi? Maknanya apa? Kamu ambil perantaraan antara kamu dengan Allah. Allah tak tahu pun dia ada perantara. Kalau seolah-olah gitu lah. Apakah kamu nak bagi tahu Allah ni perantara antara kami dengan Allah, sedang Allah tak kata pun itu. Kamu pula nak ajar Tuhan. Allah kata, doa kepadaku. Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, nescaya aku perkenankan permohonanmu. Itu kata Allah. Tiba-tiba dia pun ambil sesuatu, jadikan perantara antara dia dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, qul atunabbi'una Allah. Kamu pula nak ajar Tuhan. Kamu nak ajar Tuhan, ma la ya'lamu fis samawati wala fil ard, tentang apa yang Tuhan pun tak tahu. Benda tu ada di langit dan di bumi. Rupanya ada benda Tuhan tak tahu. Kenapa dia benda Tuhan tak tahu? Dia tak tahu ada perantara antara dia dengan hambanya. Logik ke lagu tu? Siapa yang menjadikan sesuatu antara dia dengan Allah ada perantara, maka dia telah mengatakan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah tidak berhajat kepada perantara. Siapa yang jadikan antara dia dengan Allah perantara? Kiralah siapa. Kadang-kadang manusia ni pergi ke kubur. Banyak lelah ni orang Islam ni terfitnah dengan kubur. Satu zaman dulu, zaman khilafah Uthmaniyah dulu, sangat banyak
kubur-kubur dijadikan kubur keramat. Kerana apa? Kerana mereka pada waktu tu sangat makmur lah. Sangat banyak menjadikan kubur ni, kubur-kubur orang soleh sebagai tempat ibadat. Tempiasnya sampai ke tempat kita. Tapi alhamdulillah berkat hasil dakwah akidah ulama-ulama terdahulu, akhirnya kubur-kubur keramat tempat kita tidak diendahkan. Alhamdulillah. Banding di Indonesia ada. Bukan tak ada kita kubur keramat, ada. Kita ada kubur keramat, ada. Ada di pulau besar. Ada di ni Datuk Keramat. Ada di mana? Banyak kubur-kubur, kubur Hang Tuah lah, Telaga Masuri lah, macam-macam. Dekat kampung-kampung, raja kubur. Kalau di Kelantan tu ada kubur-kubur kuning apa. Tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla dengan usaha daripada para pendakwah zaman-zaman dulu, mereka telah berjaya menghapuskan amalan berdoa di kuburan. Nak banding di Indonesia masih lagi banyak. Kubur Wali Songo tu penuh dengan orang. Apa tak ada tu wali tempat kita? Ada, tapi alhamdulillah tidak diimarahkan kubur-kubur mereka. Alhamdulillah. Ni kalau tidak zaman dulu kita dengar kubur keramat pun ada. Cuma lala ni mari pula golongan manusia yang nak mengangkat kubur-kubur ni. Dia cari kubur-kubur keramat, dia pun buat amal-amal di sana. Okay? Dan dia ajak pula orang-orang. Kita tanya, kenapa kamu jadikan si penghuni kubur tu perantara antara kamu dengan Allah? Allah suruh ke kamu buat macam tu? Menjadikan antara dia dengan Allah ada perantara. Kamu ambil penghuni kubur tu sebagai perantara antara kamu dengan Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kamu nak ajar Allah bahawa untuk doa kita kena ada perantara? Sedang Allah kata tak perlu ada perantara. Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ni dekat dengan kamu. Allah Ta'ala kata, ajar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Apakah kita nak ajak Allah? Tu Allah Ta'ala sebut macam tu lah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Jadi sebab tu kita ni jangan memandai-mandai dalam urusan agama. Seolah-olah kita lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka syirikkan. Tak kiralah orang tu dia pakai jubah ke, pakai serban besar ke, tasbih dia, biji tasbih dia pun panjang, macam-macam lah sifat dia. Tengok kepada wajah dia, janggut dia panjang, macam pengikut dia ramai. Urusan agama bukan milik manusia. Urusan agama adalah milik Allah. Kita dah ayat sebut dah, ayat sebelum ni, hatta Nabi SAW pun tidak memiliki hak dalam urusan agama. Baginda hanya menyampaikan saja. Baginda hanya menyampaikan sahaja. Baginda hanya menyampaikan saja. Dia tidak memiliki hak pun dalam urusan agama. Apa yang Allah bagi tahu, dia bagi tahu. Kalau orang suruh tukar hak lain, Nabi kata tak, aku tak boleh tukar. Ini bukan urusan. Okey? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka syirikkan. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang berlakunya syirik ni. Syirik ni sesuatu benda yang betul akan berlaku. Ada. Wujud.
asyirku hadithun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah, dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan suatu agama atau agama yang satu. Dulu semua manusia ni berada di atas satu agama, iaitu Islam. Fakhtalafu, kemudian mereka pun berselisih pendapat. Mereka pun berselisih. Ada lepas tu puak-puak yang tak sembah Tuhan. Masa dulu semua sembah Tuhan. Zaman Nabi Adam alaihissalam, apa agama Nabi Adam? Islam. Sebab Islam ni adalah menyembah Tuhan yang pencipta sekalian alam. Itulah Islam. Menyembah pencipta sekalian alam, dan pencipta sekalian alam tidak ada yang lain melainkan Allah. Jadi siapa yang mempersembahkan dirinya kepada Allah, itulah Islam. Jadi Nabi Adam alaihissalam, apa agama dia? Islam. Anak Nabi Adam, siapa nama? Tak kira Qabil ke Habil, apa agama dia? Islam. Cucu Nabi Adam, Islam. Cicit Nabi Adam, Islam. Semuanya dulu tak ada orang yang menyembah selain dari Allah. Di manakah berlaku pertama sekali kesyirikan berlaku? Pada zaman ataupun pada umat Nabi Nuh alaihi salam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir, kana baina Adam wa Nuhun 10 qurun kulluhum 'alal Islam. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 kurun. 10 kurun. 10 kurun. Kulluhum 'alal Islam. Semua mereka pada masa itu Islam. Zaman Nabi Adam sampai zaman 10 kurun awal dunia ni, umat manusia ni 10 generasi, kalau kita kata kurun tu generasi, 10 generasi pertama tu untuk 1000 tahun pertama. Satu kurun 1 tahun, 100 tahun kan? 10 ke 100? Kan 1000 tahun kan? Tu abad. Abad 100. Kurun? Ya kan. Kurun ke 11. Kurun ke 20. Ni abad 21. Abad 21. Kurun serupa kurun dengan abad pun. Sama ya. Tak tahulah. 10 kurun. Saya ingat 100 tahun lah. Kalau kata 10 kurun 1000 tahun, 10 generasi juga zaman dulu. Kalau kata generasi 10 kurun tu katalah 10 generasi. Gak dia satu generasi umur dia 1000 tahun. Kalau Nabi Nuh alaihissalam umur dia saja, umur dakwah dia saja 950 tahun. Maknanya 10 kurun pertama tu, kalau Nabi SAW kata khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun aku, mana generasi aku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang yang selepasnya, orang yang selepasnya. Sebab tu kita kata kurun pertama sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi ini generasi, tidak melihat kepada umur kan, masa. Jadi Ibnu Abbas kata antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 kurun. Kalau satu generasi itu umur dia 1000 tahun, lama lah. Nah, wallahu ta'ala alam lah umur dia berapa banyak mana. Tapi Ibnu Abbas sebut 10 kurun. Kulluhum 'alal Islam. Dulu semuanya Islam belaka. Dulu semuanya Islam. Fakhtalafu, kemudian berlakulah khilaf di antara manusia. Ada di kalangan mereka menyembah Allah, dan ada di kalangan mereka menyembah patung berhala. Okay.
Falaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu, yakni untuk menangguhkan hukuman sehingga hari kiamat, laqudiya bainahum, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka, yakni diturunkan azab, fima fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan itu. Kalaulah tidak kerana Allah menangguhkan azab, nescaya setiap kali manusia ni terpesong daripada ajaran Allah, hancur. Kalaulah begitu, nescaya ramai dah takutnya. Cuba bayang kalau tiba-tiba setiap orang tu terpesong dari agama Allah, turun azab. Sembah je selain Allah, turun azab. Sembah je turun azab, turun. Seolah-olah kalau kita kata ada malaikat yang menjadi assassin dia. Kalaulah ni cerita oleh kerana ustaz ni banyak tengok filem kali ni. Ada ni. Contoh, kalaulah dia ni kata, kita katalah gangster contoh. Wahai suci Allah daripada dipersamakan dengan gangster. Saya bukan nak sebut Tuhan tu seperti itu, tapi nak sebutnya macam mana sifat terpesong daripada jalan kemudian dibinasakan. Kalau kerana Tuhan ni tidak ada sifat kasih dan sayang, kita ambil contoh gangster yang tidak ada kasih sayang. Setiap kali orang lari daripada gangster dia bila dah bai'ah, dia ikat janji setia, aku bai'ah ni, kita potong jari, keluar darah, titik darah, minum. Ni memang sahabat saudara saudara daging dah ni. Kita kira dah jadi saudara. Bila dia potong tangan dia, potong titik dalam air, tak. Kemudian kita declare kita ni adik-beradik. We are brothers. Sebab apa? Aku dah minum darahmu, mu minum darah aku. We are brothers. Macam raja tengok benda tu. Contoh. Kemudian dia pun buat pengikut ramai, pengikut awam. Dia dah jadi abang long ni. Tiba-tiba ada seorang nak keluar daripada tu. Apa jadi? Tak boleh. Keluar juga kita kata uruskan dia. Uruskan dia. Dia pergi habis. Beres. Kita sudah bereskan. Mari seorang pula. Habis orang takut berlaku nak keluar daripada kumpulan dia. Tak? Cuba kalau Allah Ta'ala kata, kalau setiap kali manusia lari daripada agama Allah, Allah buat macam tu. Orang keluar Islam, malaikat mari pancung pala sang. Sebagaimana malaikat mari di perang Badar, pancung pala manusia. Boleh tak Allah Ta'ala perintahkan malaikat turun ke bumi untuk habiskan manusia yang syirik? Boleh, tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala kata, walaula kalimatun sabaqat min rabbik laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Kalaulah tidak kerana satu kalimah yang telah Allah dahulukan, apa dia? Yang Allah Ta'ala tetapkan bahawa Allah memberi tangguh kepada manusia sehingga ke hari kiamat. Buatlah manusia atas bumi ni sebelum kedatangan kiamat. Bila datang kiamat, di saat itu tidak ada lagi orang yang diberi tangguh. Lah ni je kita tengok orang kafir tu senang lenang. Pasal apa? Sebab Allah telah menetapkan satu kalimah, Allah tetapkan bahawa dia memberi tangguh sehingga hari kiamat. Kalau tidak kerana kalimah tu, setiap kali orang terpesong dari agama Allah, maka dia akan dibinasakan. Maha suci Allah daripada segala keburukan dan disamakan dengan yang buruk. Allah ni maha santun, halimun, latifun, raufun, baik, santun, lemah lembut, pengasih, yang memberi tangguh kepada manusia akan kesalahan dan dosa-dosa mereka.
Kalau Allah Ta'ala nak hapuskan. Okey, duduk baring dulu. Sikit lagi. Kalaulah Allah Ta'ala nak hancurkan manusia daripada apa disebabkan apa yang mereka lakukan, habis dah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ni dia bagi tangguh. Itu bagi orang yang syirik. Orang yang beriman pun sama juga. Allah Ta'ala bagi tangguh kepada mereka disebabkan maksiat yang mereka lakukan. Allah Ta'ala tak bagi kemudaratan maksiat tu, tapi Allah Ta'ala tangguhkan agar mereka sempat bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dan maha sempurnanya Allah. Huwar Rahman Ar-Rahim. Dialah yang pengasih dan dialah yang maha penyayang. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Dan mereka berkata, mereka yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Okey. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Mereka minta kalau betul Nabi Muhammad ni Rasul, datangkan mukjizat dari Tuhannya. Mereka minta ni, waktu mereka minta, dia minta apa ni? Mukjizat yang dia masalah manusia ni, dia minta sesuatu mengikut kacamata dia. Dan dia tak faham mengikut kacamata orang. Betul tak? Memang kita ni sifat manusia lagu tu boleh jadi. Kita kata orang tu tak baik lah. Tak baik pada kacamata kita. Padahal dia tu habis baik dah orang lain tengok. Betul tak? Kalau tengok boleh jadi, kalau tengok tanya apa tu, pegawai suluh di majlis agama, hodok bergaduh suami isteri ni kan main ngadak. Kadang-kadang bila isteri dia kata suami saya macam ni dia dengar je. Apa yang awak buat? Tanya pula suami jawab saya gini dah gini. Orang hak pegawai tu tengok tok lelaki dia ni habis baik dah, nyemari bini dia kata tak baik lagi. Sebaliknya lagu tu pula, suami pula kata isteri dia macam ni. Tanya pula bini lagu mana sebenarnya? Oh saya gini. Manusia ni dia dah anggap dia baik tu pada kacamata. Selagi dia tak kata baik, dia tak kata orang tu baik, padahal habis baik dah orang tu buat. Begitulah juga kita majikan dengan anak pekerja, sahabat ke, jiran ke, macam-macam. Ada orang kita buat habis baik pun dia tengok kita ni tak baik juga. Sebab apa? Apa yang menjadi kesalahan? Sebab dia melihat dengan kacamata dia. Orang kafir, dia minta mukjizat daripada Nabi. Allah dah bagi mukjizat, tapi dia tak anggap benda tu mukjizat. Dia nak mukjizat mengikut kacamata dia. Apa yang dia minta? Dia minta mukjizat Nabi tukar Bukit Safa jadi emas. Sebagaimana kaum dulu, Nabi Saleh keluar unta daripada bukit. Barulah dia nak kira mukjizat. Setakat Nabi buat mari ayat Quran, belum mukjizat lagi pada dia. Padahal Nabi dah bagi dah. Nabi belah bulan dah. Pada dia kan mukjizat lagi. Dia nak lagi mukjizat yang macam saya ingat seorang yang viral cerita dia nak masuk Islam. Dia minta dengan Tuhan supaya tonjolkan diri. Ingat tak? Dia nak masuk Islam dah, dia kata, God, give me a sign that you are exist. Duduk dalam bilik, pasang lilin satu. God, this is your chance. Please show me something that you are exist. 1, 2, 3. Tak berlaku, tak padam. Dia nak sesuatu pada pemikiran dia. Okay God, I give you another chance. Okay, second chance. Okay, please show me that you exist. Okay, 1, 2, 3, tak juga. Sampai 3 kali.
Akhir sekali bila dia pun dah fed up, mungkin belum waktunya lagi, dia pun buka Quran. Allah Ta'ala kata, tidakkah cukup tanda-tanda dia cipta langit, bumi dan segala isinya tu sebagai tanda wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali dia terpukul dengan Al-Quran, dia masuk Islam. Manusia kadang-kadang dia nak tanda pada kacamata dia, mu nak lilin, Tuhan dah matahari Tuhan bagi, mu tak nampak. Inilah manusia, sifat dia macam tu. Kadang-kadang kita ni lupa nak menghargai manusia sebagai contoh, kerana kita anggap kebaikan dia pada hak kita nak. Ni mungkin dia tak pernah bagi kepada kita aiskrim je, hak kita nak sangat aiskrim tu, padahal hak dia bagi kat kita lebih pada aiskrim dah dia bagi. Ni beras 10 kilo so sekali beli. Dah ikan lagi, minyak lagi, gula lagi, gapo lagi, nah kereta lagi, tapi dia ingat aiskrim hak tak dapat. Contoh ya tu. Manusia ni begitulah dia. Dia hanya anggap kebaikan pada sudut yang dia nampak. Dia tak nampak kebaikan pada sudut yang dia tak nampak. Allahul musta'an. Akhirnya dia jadi orang yang kufur kepada Allah. Manusia ni dia minta gitu, dia nak. Mereka nak Bukit Safa tu jadi emas. Padahal Allah Ta'ala dah turunkan mukjizat yang banyak. Ni, Allah dah turunkan mukjizat yang banyak. Ya. Maha suci Allah daripada segala kesyirikan. Segala kesyirikan. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Faqul innamal ghaibu lillah. Maka jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang ghaib itu tertentu bagi Allah. Ilmu ghaib hanya milik Allah. Fantadhiru, tunggulah. Sesungguhnya aku juga antara orang-orang yang menunggu. Jadi Nabi SAW serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala tidak izinkan setiap permohonan mereka. Nabi SAW betul minta dah dengan Allah apa yang orang kafir minta. Nabi SAW minta sungguh dah orang kafir ni nak suruh gitu. Kerana naknya Nabi orang Quraisy ni beriman, Nabi minta dengan Allah, ya Allah, mereka minta dengan aku supaya Bukit Safa tu jadi emas. Nabi minta. Nabi Allah Ta'ala kata, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. Tidaklah menghalang kami daripada mengutuskan tanda-tanda tu, melainkan kerana orang-orang dahulu telah pun mengkufuri tanda-tanda. Maknanya boleh sangat Allah Ta'ala nak tukar, tapi oleh kerana orang dulu, mu tengok orang dulu dia minta Allah bagi, akhirnya Allah ni dia ada satu kaedah, kalau setelah dia bagi kamu kufur juga, dia akan azab kamu dengan azab yang tidak pernah diazab sebelumnya. Tidak pernah diazab sebelumnya. Tengok Nabi Isa alaihi salam, bila wa idh qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Nabi Isa minta dengan Allah, turunkanlah hidangan kepada kami dari langit. Allah Ta'ala kata, qala Allahu inni munazziluha alaikum. Aku boleh turunkan kepada kamu. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Tapi kalau selepas aku turun mereka tidak beriman juga, aku akan azab mereka dengan azab yang tidak pernah diazab seorang pun dari kalangan manusia sebelum itu. Beratnya azab. Jadi Allah ni dengan rahmat dia tanya malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi. Allah Ta'ala kata boleh. Tapi ingatlah satu syarat dia. Kalau selepas turun tak beriman juga, habis. Akhir sekali Nabi SAW kata tak payahlah. Nabi pula rahmat dan mengasihi umatnya.
biarlah. Biar mereka tak dapat. Pasal apa? Mudarat hak dia minta tu lagi besar. Nabi nak mereka beriman, tapi Nabi juga takut kalau tiba-tiba mereka tak beriman, hancur binasa. Biarlah mereka ada ruang untuk bertaubat kepada Allah. Diberi tangguh sehingga akhir masa. Dan alhamdulillah, berapa ramai orang telah masuk Islam dengan sebab penangguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Khalid bin Al-Walid dulunya lawan Islam, akhirnya masuk Islam. Sufyan Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan dulunya lawan Nabi. Siapa ngadak Hirakal? Abu Sufyan. Cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana Nabi bagi tangguh, akhirnya dia masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi itulah rahmat dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tunggulah. Fantadhiru, tunggu. Inni ma'akum minal muntazirin. Aku pun bertunggu dengan kamu apa yang Allah Taala nak bagi kepada kita. Cuma dalam masa tu Nabi meneruskan urusan dakwahnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambillah iktibar sifat kekufuran ni sebenarnya ada hubung kait dengan okey. Dah. Sifat kekufuran ni ada kaitan dengan sifat dalaman manusia. Kufur ni bukan kerana orang tu saja-saja nak kufur, tak. Tapi dia bermula daripada dalam diri dia. Sebagaimana orang tu beriman kepada Allah, bukan tiba-tiba saja orang tu tapi dia ada sesuatu yang tunggu sekejap. Dia ada sesuatu dalam diri dia yang menyebabkan dia beriman ataupun kufur. Allah tunggu, Aziz pun tunggu juga. Abdul Aziz tunggu lain, dia tunggu telefon. Ni tunggu habis buat tunggu lain. Ni, tunggu dah. Abdul Aziz buat homework dulu, boleh? Ada homework tak hari ni? Pergi balik dulu buat homework. Okey. Fantadhiru inni ma'akum minal muntazirin. Tunggulah, aku tunggu juga. Dia faham tunggu dah ini. Faham juga dia Abdul Aziz ni, alhamdulillah. Ni. Tunggulah hukuman Allah kepada orang kafir itu. Sesungguhnya aku juga di antara orang yang menunggu. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habis dah ayat kita hari ni, insya-Allah kita akan sambung besok hari pada ayat yang seterusnya, ayat 21. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.